KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton slot sukses SPM 2022 pecutan di Didik TV KPM. Saya selaku pengacara anda, Hanif Sean, dan slot ini khas untuk calon-calon SPM kita untuk dapatkan tips daripada guru penyampai kita sebentar nanti bagaimana kita ingin cemerlang dalam pentaksiran SPM. Saya rasa baiklah kita kenal dengan guru kita dahulu. Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah saksikan profil guru kita hari ini. Sebelum saya jemput guru penyampai kita ke studio ini, tentunya kita ingin berkenalan juga dengan juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Ilda. Assalamualaikum Cikgu Ilda. Cikgu Ilda, apa khabar hari ini Cikgu? Cikgu Hilda pun sihat dan saya pasti cikgu pun bersemangat seperti calon-calon SPM kita di rumah. Baiklah, kita berkenalan dengan guru penyampai kita iaitu Cikgu Salihuddin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, hari ini saya pasti banyak tips cikgu ingin berkongsi dengan calon-calon SPM dalam mata pelajaran reka bentuk tanda Cikgu. Produksi reka tanda, maaf Cikgu. Ya, betul. Saya akan berkongsi tip-tip ataupun kaedah-kaedah untuk menjawab soalan SPM lah. Baik Cikgu, saya pasti kita semua nak capai kecemerlangan. Boleh kita mulakan pembelajaran kita? Boleh saja. Silakan Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua calon-calon SPM 2022. Ya. Kali ini bersama cikgu untuk sukses SPM 2022 pecutan. Ya. Jadi cikgu akan berkongsi tip ataupun kaedah-kaedah untuk menjawab soalan SPM mata pelajaran produksi reka tanda. Ya. Okey, kalau lihat di sini mata pelajaran produksi reka tanda kertas 1 kod 7405 kertas 1. Okey. Murid-murid pasti dah melalui beberapa modul dalam pentafsiran. Kalau kita lihat untuk tingkatan 4 sahaja ada 4 modul. Saya harap murid semua jelas dan melalui pembelajaran dalam pentafsiran. Untuk modul 1, kalau lihat di sini iaitu pengenalan produksi reka tanda. Nombor 2, modul 2 produksi grafik. Yang ketiga, modul 3 reka letak berbantukan komputer, dan akhir sekali untuk tingkatan 4 iaitu modul 4 papar tanda. Kalau lihat untuk modul 4 papar tanda ni ada 4 Yang pertama iaitu papar tanda akrilik, kemudian papar tanda vinyl, seterusnya papar tanda larik, dan akhir sekali papar tanda semburan cat. Jadi murid seharusnya mengingat apa yang telah guru-guru anda ajar, terutama dalam modul 4. Penting untuk dalam pentafsiran. Seterusnya kalau lihat untuk tingkatan 4 sama juga ada 4 modul. Yang pertama untuk modul 5 cetakan digital. Seterusnya modul 6 papar tanda berlampu. Modul 7 pemasangan papar tanda, dan akhir sekali modul 8 keusahawanan. Jadi kalau dilihat untuk modul tingkatan 5 ni, murid akan membuat pentafsiran yang lebih detail lagi ataupun lebih mencabar, terutama dalam modul 5, begitu juga dalam modul 6. Banyak pertanyaan-pertanyaan untuk dalam pentafsiran. Untuk SPM kali ini berkisar dalam tajuk modul 5 dan modul 6 berkemungkinan. Jadi perlulah murid-murid memberi penekanan terhadap modul 5 dan modul 6, di mana modul-modul tersebut adalah pentafsiran tingkatan 5. Seterusnya lihat di sini. Okey, ini adalah format instrumen pentafsiran produksi reka tanda kod 7405.
Saya cuba nak ingatkan semula, kalau lihat di sini ya, jenis item yang ada bahagian A dan bahagian B. Ya, kalau lihat di sini, kedua-dua bahagian ni perlulah dijawab dalam masa 2 jam sahaja. Ya. Kemudian bilangan soalan untuk bahagian A, ya, perlu lihat di sini, ya, murid-murid perlulah menjawab 15 soalan. Ya, mesti menjawab semua, jangan tinggal satu pun. Ya, jadi untuk 15 soalan tersebut merupakan soalan-soalan dalam pelbagai konstruk yang akan ditanya dalam pentaksiran. Dan untuk bahagian B, lihat pula untuk bahagian B ada 4 soalan. Ya, jawab semua juga. Ya, jangan ditinggal satu pun jawapan ya dalam soalan untuk 4 soalan tersebut. Ya, kalau lihat markah, ya, pembagian markah untuk bahagian A sahaja 60 markah. Ya, di mana 15 soalan tu akan dipecah ini menjadi markah-markah sebanyak 60. Ya, seterusnya untuk bahagian B, kalau lihat 40 markah. Ya, jadi 40 markah ni dicampur pula dengan 60 markah, akan keseluruhan markah tersebut adalah 100%. Ya. Okey, masa yang dicadangkan, ya. Jadi murid-murid perlulah menjawab dalam masa 45 minit. Ya, untuk bahagian A saja. Ya, dan lihat pula bahagian B 75 minit. Ya. Kalau lihat di sini, untuk bahagian B ada 4 soalan, ya, tetapi kena jawab banyak masa di situ, di mana soalan-soalan adalah dalam bentuk struktur, ya, di mana perlulah murid-murid melengkapkan, ya, menjawab dan memikis jawapan-jawapan yang berkaitan. Ya, kebanyakan jawapan-jawapan di bahagian B adalah jawapan-jawapan kebat. Ya. Kalau lihat konstruk, ya, konstruk untuk bahagian A adalah pengetahuan tentang mengingat. Ya, pengetahuan tentang mengingat dan juga memahami. Ya, bermaksud murid-murid apa yang telah melalui pentaksiran, ia perlulah mengingat semula apa yang telah mereka buat dan seharusnya memahami. Ya, dan seterusnya bahagian B pula, ya, kemahiran mengaplikasi. Ya, jadi kemahiran aplikasi ini bermaksud apa yang mereka telah buat dalam pentaksiran, ya, maka dia akan apply balik ke dalam soalan-soalan di bahagian B. Dan juga kemahiran menganalisis. Ya, ini yang dikatakan kemahiran analisis adalah menjawab secara kebat. Okey, aras kesukaran, ya, biasanya ada aras rendah, sederhana dan tinggi. Itu biasa. Ya, jadi pembagiannya 5, 3 dan 2. Okey, cakupan konteks ataupun kandungan, ya, meliputi semua subtopik pembelajaran tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ya, jelas, ya, murid-murid. Saya rasa format instrumen pentaksiran ni perlulah murid-murid faham sepenuhnya. Ya. Baiklah, itu sedikit sebanyak yang Cikgu Salihuddin telah berkongsi dengan kita mengenai produksi reka tanda, iaitu 4 modul, ya Cikgu. Ketika tingkatan 4 kita belajar 4 modul tingkatan 5 dan juga format instrumen untuk kertas ini. Yang pasti kita jawab semua soalan, ya Cikgu. Kita akan berehat sebentar. Banyak lagi Cikgu Salihuddin ingin berkongsi dengan kita. Pastikan anda terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sejahtera semua. Anda sekarang sedang menonton slot Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Slot ni khas untuk calon-calon SPM kita, sama-sama kita ingin mencapai kecemerlangan, ya. Bersama saya ialah Cikgu Salihuddin, dan Cikgu Salihuddin sedang berkongsi mengenai produksi reka tanda yang kita belajar hari ini, dan Cikgu akan memberikan fokus kepada bahagian A untuk kertas 1. Betul tu. Ya Cikgu. Silakan, Okey. Cikgu. Okey, kembali dengan saya, ya, murid tentunya tak sabar, ya, untuk bersama saya untuk melihat, ya, soalan-soalan yang mungkin menjadi tip ataupun kaedah untuk menjawab, ya. Okey, baiklah. Okey, bahagian A 60 markah, ya, jawab semua soalan yang dicadangkan, iaitu 45 minit, ya. Okey, baik. Contoh soalan bahagian A, ya. Okey, kalau lihat di sini untuk soalan pertama, berikut adalah sebahagian prinsip reka bentuk. Ya. Jadi dalam graf ataupun kotak tersebut adanya kontra, harmoni, imbangan dan penegasan, ya. Kalau tengok sini,
tugasan dia ataupun task, iaitu tuliskan prinsip tersebut dengan penyataan yang betul pada ruang jawapan. Ya, lihat di sini penyataan dia. Kalau lihat, okey, yang pertama ciri-ciri bertentangan atau perbezaan. Ya, yang kedua susunan atau ulangan unsur-unsur seni. Okey, yang ketiga adalah apabila ada unsur yang menonjol di dalamnya, dan seterusnya. Yang keempat, berpadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan. Ya, kalau lihat jawapan yang ada di situ, iaitu kalau ciri-ciri bertentangan, ya, maksud kalau lihat di sini, ya, ciri-ciri yang bertentangan, ya, itu adalah clue ataupun menjurus kepada jawapan, ya, kontra, ya. Kemudian susunan, ulangan, ya, unsur seni, dah tentulah jawapan dia adalah harmoni. Okey, apabila ada unsur yang menonjol, kalau lihat di sini yang menonjol, ya, menjurus jawapan, ya, penegasan, ya, kemudian berpadanan dari segi berat. Ya, kalau lihat di sini berat, tarikan dan tumpuan, ya, iaitu bermaksud imbangan. Ya, jadi kalau lihat di sini untuk soalan pertama ni, kalau lihat kita rujuk semula pada modul adalah modul 2. Ya, jadi murid, ya, ataupun calon-calon SPM cuba buat rujukan dalam modul 2 adanya prinsip reka bentuk. Okey, jelas, ya. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Okey, nombor 2, rajah 1 menunjukkan sebahagian kerja memindahkan vinyl pada permukaan akrilik. Ya, kalau lihat di sini, ya, kerja memindah vinyl pada permukaan akrilik. Ya, okey. Jadi kalau lihat sini gambar ataupun stimulus, ya, membantu murid-murid mengingat semula apa yang pernah mereka lalui sewaktu pentafsiran. Ya, jadi ia membantu. Kalau lihat sini tugasan ataupun task, berikut adalah langkah kerja memindahkan vinyl pada permukaan akrilik yang tidak mengikut urutan yang betul. Ya, kalau lihat di sini, ini adalah soalan konstruk urutan. Ya, jadi murid seharusnya membaca penyataan langkah kerja dengan teliti. Ya, mana satu yang dahulu dan mana satu yang kemudian. Ya, jadi ini adalah soalan-soalan bentuk urutan. Kebiasaan soalan-soalan bentuk urutan ni banyak memerangkap calon-calon SPM. Ya, mungkin dia akan jadi betul semua, dan kemungkinan boleh jadi salah. Ya, semua pun tidak mustahil. Ya, jadi cikgu sarankan, ya, murid-murid baca betul-betul, jangan gopoh, ya, dan kena pasti yang mana dahulu dan yang mana kemudian. Okey, kalau lihat di sini penyataan langkah kerja. A. Menyembur air sabun pada permukaan panel akrilik Luxina. B. Mengeringkan panel dengan menggunakan alat pengering. C. Meratakan permukaan vinyl dengan skuji. D. Memindahkan reka bentuk vinyl ke dalam permukaan panel akrilik. Dan akhir sekali E. Menampal pita pemindah ataupun transfer tape pada vinyl yang telah diplot secara terbalik. Ya, kita lihat jawapan dia. Okey, kalau lihat di sini, berpandukan rajah 1. Ya, task dia apa dia? Berpandukan rajah 1, susun penyataan langkah kerja itu mengikut urutan yang betul. Ya, jadi calon SPM perlulah menyusun penyataan langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Ya, kalau kita lihat di sini, bagaimana kita nak mengenal pasti jawapan tu betul? Ya, kita kalau boleh kita kena pasti yang pertama tu. Apa dia yang pertama? Yang boleh menjurus kepada langkah kerja yang awal sekali. Kalau lihat di sini, menampal pita pemindah. Ya, jadi kalau lihat di sini, menampal pita pemindah ni, ya, pada vinyl yang telah diplot secara terbalik. Ya, iaitu adalah proses yang pertama. Ya, yang ini adalah proses yang pertama. Ya, kalau kita lihat yang pertama. Ya, sebab itulah ia menjurus kepada langkah pertama. Kalau lihat di sini, yang langkah kedua apa dia? Langkah kedua adalah A. Ya, setelah kita tampal, kita dah buat persediaan untuk menyembur air sabun
pada permukaan akrilik luksina. Ini adalah yang kedua. Okey, seterusnya langkah ketiga D. D apa dia D? Kita tengok sini, iaitu memindahkan reka bentuk vinyl ke atas permukaan akrilik. Setelah kita sembuh air sabun tersebut, kemudian kita pindahkan pada vinyl kepada permukaan akrilik. Yang D ni yang ketiga. Okey, langkah keempat iaitu C. Apa dia C? Kita tengok sini, iaitu meratakan permukaan vinyl dengan skuji. Yang ini C yang keempat. Dah tentulah yang akhir sekali kita keringkan panel dengan menggunakan alat pengering. Okey, jelas murid? Ya, cikgu. Okey. Cikgu, adakah cikgu ingin galakkan calon-calon SPM kita juga untuk menanda terus di bahagian soalan itu sebelum mereka pindahkan jawapan? Tak ada masalah. Boleh juga. Itu sebagai panduan supaya calon-calon SPM tidak melakukan kesilapan. Di mana kalau dia mengandaikan ataupun sekadar membaca, tapi di akhirnya dia menulis jawapan tu dia keliru. Jadi pada awalnya dia membaca dengan betul, tetapi apabila tiada penandaan ataupun tiada remark terhadap sesuatu penyataan langkah kerja tu, dia boleh menjurus kepada kesalahan walaupun sebenarnya dia kata dia dah pilih betul. Ini tak ada masalah. Jadi dalam soalan SPM pun saya rasa kemungkinan ini pun tidak mengganggu. Yang penting kita dapatkan jawapannya lah. Okey. Seterusnya, kalau lihat soalan nombor 3, jadual 1 adalah jenis huruf yang digunakan dalam reka grafik. Okey, lihat di sini, A huruf serif, B huruf sans serif, C huruf dekoratif dan D huruf skrip. Jadi kita tengok task dia, iaitu padankan kaedah penulisan huruf dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan yang disediakan. Jadi di sini kalau lihat kaedah penulisan, murid perlu baca betul-betul dan kaitkan dengan jenis huruf yang ada dalam jadual 1. Mungkin murid akan nampak kalau biasa dengan kaedah menulis penghurufan ni, murid akan tahu yang mana yang jawapan yang boleh kita padankan. Kalau lihat yang pertama, menulis huruf dengan gaya yang seakan akan menulis yang ditulis hampir sukar dibaca. Okey, ni dia punya clue, sukar dibaca. Okey, kalau kemudian lihat pula menulis huruf yang di setiap penjuru akan ada lebihan. Maksudnya lebihan seperti ekor. Kemudian lihat ni yang ketiga, menulis huruf yang penuh dengan hiasan dan penulisan huruf mestilah ditambah dengan lingkaran corak bungaan. Okey. Ni dah ada clue dia, corak bungaan, kemudian hiasan, penulisan ditambah penuh hiasan dan penulisan huruf mestilah ditambah dengan lingkaran huruf corak bungaan. Yang keempat, menulis huruf di setiap penjuru dengan rata, tanpa ekor. Tanpa ekor. Kalau lihat di sini lebihan seperti ekor. Okey, yang keempat tanpa ekor. Dan tentulah yang pertama jawapan dia D, skrip. Kalau lihat sini, skrip adalah yang sukar dibaca. Kemudian A adalah serif. Serif ni adalah font ataupun pengurufan yang ada ekor. Jadi yang seterusnya adalah C, dekoratif. Dan nama pun dekoratif, betul tak? Jadi dekoratif ni ada hiasan-hiasan, ada tambahan-tambahan bunga. Dia menjurus kepada jawapan untuk C. Dan akhir sekali, tanpa ekor ni adalah sans serif. Jelas murid-murid? Ya, cikgu. Okey, pergi pada soalan seterusnya yang keempat. Lihat jadual 2 adalah sebahagian proses kerja papan tanda vinyl dan papan tanda akrilik. Baca penyataan dengan teliti. A, menggunakan mesin plotter untuk diplot tanpa menterbalikkan hasil kerja di dalam komputer. B, menggunakan bahan panel akrilik tembus cahaya. Dan C, menggunakan mesin plotter untuk diplot dengan menterbalikkan hasil kerja di dalam komputer. Dan D, menggunakan bahan panel akrilik legap. Kalau lihat di sini ada 4. Ini adalah
penyataan bagi dua penyataan papan tanda, ya, iaitu papan tanda vinyl dan papan tanda akrilik. Jadi berdasarkan jadual 2, padankan proses kerja itu dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey, lihat di sini, ya, proses kerja papan tanda. Jadi dia umum. Jadi di bawah tu ada pecahan papan tanda vinyl dan juga papan tanda akrilik. Okey, untuk soalan yang konstruk dia iaitu konstruk yang di pengkelasan, ya, masuk pengkelasan ni, ya, tiap-tiap satu tu dia ada kelas dia sendiri, ya. Jadi murid-murid perlulah jelas setiap papan tanda, ya, maknanya dia faham yang saya sebut tadi pada peringkat awal tadi, ada 4 jenis papan tanda. Jadi kena faham keempat-empat papan tanda tersebut, ya, supaya apabila soalan yang diajukan dalam SPM nanti, ya, jadi murid tak ada masalah, ya, jadi dia faham. Untuk yang vinyl ni dia menjurus kepada inilah jawapan dia. Jadi pecahan tu dah ada dah, ya. Jadi kalau dia tidak mahir pada keempat-empat papan tanda tersebut, kemungkinan besar dia sukar, ya, untuk menjawab dalam pentafsiran lah, ya. Ya, lihat di sini papan tanda vinyl, ya, dia jelas masa buat pentafsiran tu papan tanda vinyl perlu ada apa. Kalau lihat jawapan dia, A, menggunakan mesin plotter yang diplot tanpa terbalik, ya, vinyl. Okey. Kemudian yang D, menggunakan bahan panel akrilik legap. Ya, maksud akrilik legap tu akrilik yang berwarna lah, ya, bukannya luksina, ya. Jadi jawapan dia A dan D. Ya, seterusnya untuk papan tanda akrilik, jawapannya kalau lihat di sini mestilah menggunakan akrilik, mesti menggunakan tembus cahaya. Ya, dia maknanya luksina lah, ya. Kemudian yang C pula masih lagi menggunakan mesin plotter, ya. Ya, dan diplot tetapi dengan terbalik. Ya, sebab apa maksud terbalik tu? Akrilik dia punya proses dia ditampak daripada belakang. Ya, jadi permukaan tiada apa-apa, tapi yang belakang tu yang kita buat kerja. Jadi dia tentunya nampak daripada depan. Jadi vinyl tu perlulah terbalik. Jadi kena jelas, ya, murid kena jelas bahawa setiap prinsip dan langkah kerja setiap 4 papan tanda ni kena betul-betul jelas dan faham sepenuhnya untuk menjawab soalan-soalan yang berbentuk pengkelasan ataupun dalam bentuk fakta, ya. Okey, jelas, ya. Okey, kita terusnya soalan nombor 5. Ya. Okey, sebahagian daripada pernyataan dalam jadual 3 adalah ciri-ciri cetakan heat press, ya. Jadi heat press transfer vinyl. Okey, tandakan betul bagi ciri-ciri cetakan heat press vinyl yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Ya, lihat di sini dia punya pernyataan dia. Okey, ciri-ciri cetakan heat press transfer vinyl. Ya. Yang pertama, vinyl mempunyai lapisan plastik tembus cahaya. Okey, kalau lihat di sini dah tentulah vinyl transfer vinyl ni mestilah adanya lapisan plastik yang tembus cahaya. Ya, kalau biasa murid melalui proses cetakan heat press mesti faham dan tahu, ya. Jadi yang kedua, vinyl dicetak menggunakan mesin pencetak. Ya, dah tentulah untuk cetakan heat press jangan kita gunakan cetakan biasa, dia ada cetakan dia yang tersendiri, ya. Okey, jadi salahlah pernyataan tu, ya. Jadi untuk yang ketiga, vinyl dipotong secara terbalik, dah tentulah, ya, mestilah dalam keadaan terbalik. Yang seterusnya, vinyl dipotong menggunakan mesin pemotong vinyl, ya, betul. Dan seterusnya, akhir sekali vinyl ditekan panas sehingga suhu 250 darjah Celsius, salah. Ya, ini betul yang salah kena jelaslah, ya. Murid kena baca betul-betul untuk mengenal pasti mana betul dan mana salah. Okey, seterusnya soalan nombor 6, rajah 2 menunjukkan sebahagian langkah kerja memotong tiub keluli. Ya, lihat stimulus tu, ya, kaedah atau cara-cara potong. Okey, berikut adalah langkah kerja memotong tiub keluli yang tidak mengikut urutan yang betul, ya. Baca pernyataan tersebut A, B, C dan D. Okey, jelas, baca betul-betul. Kalau lihat jawapan dia, ya, kita tengok.
Okey, berpandukan Rajah 2 menyusun penyataan langkah kerja itu mengikut urutan yang betul. Sama ya. Ini adalah soalan urutan. Okey, kena pasti. Langkah yang pertama dah tentulah D, melaras tiup keluli. Okey, yang kedua D ya, melaras tanda ukuran. Okey, yang ketiga A, mengunci kedudukan tiup. Yang keempat C, menekan suis motong besi. Okey, yang kelima akhir sekali dah tentulah memotong tiup keluli. Ini adalah proses memotong ya, jadi jelas ya. Okey, seterusnya. Ya, cikgu. Yang ketujuh, Rajah 3 menunjukkan sebahagian langkah kerja mencetak t-shirt ya, menggunakan kaedah sublimation ink ya. Jadi simulasi tu lihat, ini pun sama juga ya. Murid baca soalan dengan betul adalah soalan berbentuk tidak mengikut urutan. A, B, C dan D. Okey, dia ada penyataan langkah kerja. Kita lihat jawapannya. Okey, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan yang disediakan. Okey. Jadi langkah pertama B ya. Langkah kedua A, tengok ya jawapan dia. Langkah ketiga C, mencetak t-shirt pada mesin tekan panas. Langkah keempat D ya, meletak reka bentuk pada permukaan t-shirt, dan akhir sekali menekan mesin tekan panas dengan yang telah mencapai suhu yang ditetapkan. Okey, jelas ya. Dan seterusnya, okey. Soalan papan tanda berlampu ya. Okey, papan tanda berlampu ialah papan tanda yang dipasang lampu LED. Okey, ini soalan yang berbentuk supply type ya, bukan select. Jadi supply type ni kena tengoklah, kena faham dan baca sebab dia fakta. Okey, yang pertama LED filament, yang kedua LED neon, yang ketiga LED tube, dan akhir sekali LED flexible script. Okey, jelas ya murid? Jelas cikgu. Okey. Baiklah, itu Cikgu Salihuddin telah berkongsi dengan kita yang mengenai bahagian A, kertas produksi reka tanda, dan sekarang kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sekarang sedang menonton slot Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Bersama saya ialah Cikgu Salihuddin, dan Cikgu Salihuddin sedang berkongsi cara-cara dan kaedah untuk kita mendapat markah paling banyak cikgu untuk pentaksiran SPM, mata pelajaran produksi reka tanda, dan sekarang cikgu akan memberikan fokus kepada bahagian B. Ya betul, bahagian B ya. Okey, kita akan terus kepada bahagian B ya. Kali ini kalau lihat di sini bahagian B ya, contoh soalan bahagian B. Okey, murid perlulah lebih jelas ya, untuk bahagian B ya. Jadi untuk bahagian B memerlukan kemahiran aplikasi ya, dan juga analisis. Jadi di sini perlulah jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid-murid dalam SPM nanti yang berkaitan dengan pentaksiran yang mereka telah lalui ya, di mana jawapan-jawapan yang mereka beri ini adalah menjurus kepada jawapan yang betul dan tepat ya. Kalau lihat di sini contoh soalan. Okey, yang pertama, Rajah 4 menunjukkan sebahagian reka bentuk papan tanda semuran cat ya. Jadi apabila murid membaca reka bentuk papan tanda semuran cat, bermakna murid dah bersedia untuk menjawab ya, apa saja soalan yang akan diberi. Jadi dah bersedia untuk menjawab, maknanya dalam fikiran mereka seharusnya faham ya, daripada proses awal ya, daripada reka bentuk, lakaran ya, sehinggalah mereka membuat semburan ya. Jadi proses tu mestilah jelas ya. Setiap tindak tanduk ataupun langkah kerja yang murid lakukan ya, dia akan memberi impak kepada jawapan-jawapan murid yang kena diberilah ya. Maknanya jawapan-jawapan tersebut akan membantu mendapatkan jawapan yang lebih tepat dan betul lah ya. Kalau lihat di sini simulasi dia adalah keadaan seseorang yang sedang ya, ataupun individu yang sedang membuat semburan cat ya. Jadi semburan cat ni juga akan recall atau mengingat semula ya, bagaimana yang murid telah lalui. Okey, kalau baca dia punya task berdasarkan rajah di atas. Okey, yang A, huraikan proses kerja bagi menghasilkan papan tanda tersebut ya. Okey, sebelum murid menjawab
ya, pastinya murid melihat markah yang ada di tepi itu. Berapa markah? Ya, jadi daripada markah tersebut barulah murid-murid menghurai jawapan berdasarkan kepada markah. Tak perlulah murid mengarang jawapan yang panjang-panjang ataupun melebihi daripada perenggan yang diperlukan. Contohnya kalau 6 markah, cuba buat poin ataupun ayat 6 sahaja. Ya, tak perlu buat lebih. Ya, ataupun jangan pula murid, kalau kita lihat di situ ada 6 markah, kemudian murid menjawab 3 saja, dah tentu confirm 3 lah dapat, ya. Itu kalau betul, ya. Jadi dapatkan, ya, bukan bermakna murid-murid menjawab lebih akan dapat lebih, sebab dia akan memberi kesan kepada jawapan-jawapan yang lain, ya. Jadi pastikan senaraikan, ya, proses kerja yang tepat, ya, daripada awal sehingga akhir, ya. Mudah-mudahan jawapan yang murid berikan, ya, mendapat markah yang tepat dan betul, ya. Kemudian yang B, senaraikan 3 jenis bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan papan tanda itu. Okey, jelas. Bermakna semasa dalam pentafsiran untuk papan tanda semburan cat, bahan-bahan, ya, perlulah murid ingat dan hafal. Ya, jadi di sini ada dalam setiap modul 4 ada 2 bahagian yang perlu murid hafal ataupun dalam bentuk fakta ni murid kena hafal, iaitu yang pertama bahan. Okey, bahan apa dia untuk membuat setiap papan tanda dalam modul 4, dan yang kedua adalah peralatan. Okey, peralatan kena jelaslah, ya. Okey, dalam keempat-empat papan tanda ni ada setengah tu persamaan dengan menggunakan peralatan dan ada pula yang tidak sama. Jadi setiap peralatan dan bahan ini adalah lebih kepada setiap perbuatan yang kita lakukan untuk papan tanda tersebut. Jadi kena faham dan jelas dan cuba hafal dia punya fungsi, ya. Bahan ini fungsi dia apa dan peralatan ini fungsi dia apa. Jadi untuk kita menjawab nanti tiada masalah, ya. Yang C, nyatakan satu kelebihan papan tanda itu. Okey, selalunya untuk markah ekstra ni, ya, kalau lihat di sini satu markah saja, iaitu kita nak tengok calon SPM memberi pendapat dia, ya, menjurus kepada soalan ataupun menjurus kepada reka bentuk papan tanda apa yang ada di atas, ya. Okey, rajah tersebut, ya, okay. Ya, betul. Jadi kita tengok jawapan dia. Okey, berdasarkan rajah itu, ya, rajah yang kita lihat tadi, huraikan proses kerja bagi menghasilkan papan tanda itu. Okey, yang pertama, okey, dah tentulah kita akan jelaskan proses melakar beberapa perkembangan idea reka letak bagi papan tanda semburan cat, ya. Jadi ini memang dah tentu, ya. Untuk proses yang pertama mesti kita lakar dahulu, ya. Lakaran-lakaran tersebut bagi calon-calon SPM tak perlulah nak jelaskan. Okey, mungkin dia akan terkeliru, ya. Mungkin dia tahu dah kebiasaan dalam pentafsiran yang mereka lalui di sekolah masing-masing. Mereka akan melalui proses-proses melakar, ya. Tapi tak perlulah calon-calon SPM nanti menjelaskan lakaran tu secara detail, ya. Memula buat thumbnail, kemudian lakaran separah penuh, kemudian lakaran penuh, dan akhir sekali lakaran akhir. Tak perlu nak jelaskan. Jelas sahaja untuk proses tersebut melakar beberapa perkembangan idea kepada reka letak papan tanda tersebut. Okey, jadi ini yang saya katakan tadi, sekiranya dia banyak sangat, walaupun kita boleh jelas satu, jadi dia dah terlebih daripada 6 markah, ya. Jadi kena kekalkanlah yang penting saja. Okey. Yang kedua, mengilustrasi lakaran idea reka letak terbaik menggunakan TMK, ya. Ini bermaksud ilustrasi tadi ataupun lakaran tadi kita transfer kepada penggunaan komputer, ya. Jadi nampak proses tu. Proses yang utama lakaran, kemudian yang kedua kita menggunakan komputer. Maknanya kita pindahkan lakaran ataupun yang lakaran-lakaran yang terbaik tadi kita dapat finalize, kemudian kita buat ilustrasi menggunakan TMK, ya. Maknanya kita scan dulu ataupun imbas masuk dalam komputer, barulah murid melakar. Ini adalah proses utama juga yang penting. Okey, yang seterusnya memotong hasil kerja akhir pada
vinyl dengan menggunakan mesin pemotong vinyl ataupun plotter. Dah tentulah nampak step dia. Yang pertama, kedua, yang ketiga, proses memotong pula. Ya, jadi di sini setelah kita dapat kena pasti kita dah buat kemaskan setiap ilustrasi yang kita lakukan menggunakan komputer, kemudian barulah hasil tu dipotong ya pada vinyl dengan mesin pemotong vinyl. Okey, seterusnya mengukur dan menanda saiz panel color bond ya. Jadi tentu jelaskan penggunaan bahan ya color bond tu. Ya, mengukur dan menanda color bond dan seterusnya memotong menggunakan gunting ataupun zinc ya. Yang seterusnya memindahkan vinyl image dan pengurufan ke atas panel color bond. Ya, jelaskan panel color bond sebab ni adalah papan tanda semburan cat. Ya, kemudian akhir sekali melakukan kerja semburan pada panel dan setelah kering tanggalkan vinyl pada color bond untuk mendapatkan hasil kerja akhir. Okey, jelas ya. Okey, seterusnya yang tiga tadi. Apa dia? Iaitu bahannya zinc, metal sheet, color bond ataupun vinyl, cat minyak dan thinner. Dia nak 3 markah, senaraikan 3 sahaja ya. Kemudian seterusnya satu kelebihan. Apa dia kelebihan papan tanda semburan cat ini? Ia dah tentulah dia lasak ya dan tahan lama ya sebab dia menggunakan cat minyak ya. Kemudian dah tentulah menyampaikan maklumat dengan lebih jelas ya. Okey ya. Dapat ya murid? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, ini soalan berbentuk aplikasi. Konstruk aplikasi iaitu memerlukan kemahiran menyusun imej dan pengurufan menjadi satu susunan lakaran yang menarik dan kreatif ya. Kalau lihat di sini diberikan 3 imej ya, satu sekolah, kemudian ada imej orang bersilat dan satu silat ya. Okey, kalau lihat di sini raja di bawah menunjukkan imej pengurufan yang akan digunakan untuk menghasilkan selai t-shirt. Okey, ini adalah imej dan pengurufan. Okey, apa dia punya tugasan ataupun task iaitu lakar dan warnakan mereka letak imej dan pengurufan bagi t-shirt tersebut. Okey, kita tengok ya, ini contohnya. Okey, jelas ya. Jadi daripada contoh ataupun gambaran-gambaran yang diberi tadi, imej dan pengurufan ya, calon-calon SPM perlulah menggabungkan ketiga-tiga imej dan pengurufan tersebut menjadi satu gabungan yang kreatif ya. Jadi tak perlulah anda ya membuat lakaran ataupun anda membuat gabungan yang jarak dia terlalu jauh, terasing antara satu dengan lain ya. Cuba gabungan tersebut mendapat satu gabungan yang seimbang ya, menarik ya, dan kata kalau lihat kita nampak di gabungan tu sekata lah ya. Okey, kalau lihat situ bagaimana penggunaan satu sekolah ya, kita masih kekalkan penghurufan yang ada ya. Kemudian satu silat kita masih mengekalkan dan tengah tu dia punya imej ya. Kalau lihat sini, kalau pemakahan yang diberi kebiasaannya 5 markah. Apa yang pecahan 5 markah tu? Kalau lihat sini imej 1 markah ya. Bermakna calon SPM mesti buat imej. Kalau tak tinggalkan gambar ataupun imej yang ada, dah tentulah markah tak dapat. Sebab dia satu saja markah ya. Kemudian lengkap pengurufan. Maknanya lengkap penghurufan yang diberi seharusnya ditulis, jangan ditinggal, jangan diubah ya dengan ayat sendiri ya. Jadi kita suruh ikut saja. Jadi ikut apa yang ada ya. Kalau nak ubah dalam bentuk, kalau contoh yang diberi itu dalam bentuk curve ya, kalau diubah straight pun tiada masalah ya. Itu kreativiti ya, tapi jangan diubah perkataan tersebut ya. Markah dia 2 iaitu lengkap pengurufan sebab dia ada 2 pengurufan. Okey, warna. Kalau markah warna tu diberi 1, jadi dia kata kat situ asalkan ada warna. Maknanya murid mesti warna lengkap. Ya, lengkaplah berwarna. Tak perlulah warna latar belakang. Okey. Jadi mestilah 5 markah tersebut ada kat situ dan akhir sekali kemasan. Okey, kemasan ni selalunya kemungkinan murid akan tak dapat markah penuh dari segi penggunaan keseluruhan tu. Okey, hilang markah untuk kekemasan. Kekemasan ni sangat pentinglah untuk dapat markah penuh. Calon-calon SPM perlulah
ikut apa yang ada kat situ, ya, barulah kita dapat makan penuh. Ya, jelas ya? Jelas cikgu. Okey, seterusnya. Nyatakan satu kaedah yang digunakan untuk mencetak penghurufan itu. Satu kaedah. Ya, yang maknanya kaedah yang selama ini dalam modul 5, ya, modul tingkatan 5 yang telah murid-murid pelajari, ya, beri satu kaedah, ya, kebiasaannya heat binary transfer, dawat pigment ataupun dawat sublimation. Ini kita bagi contoh 3 tapi satu saja, ya, pilihlah yang mana yang sesuai, yang mana yang murid ingat. Okey, dan seterusnya nyatakan 2 sebab memilih kaedah itu, ya. Jadi kalau 2 sebab yang lebih kita jelas di sini, yang saya rasa dah keseluruhan murid yang belajar di sekolah masing-masing menggunakan heat binary transfer, ya. Jadi dah tentulah mudah dicetak, ya, sangat mudah dicetak. Kemudian kos dia yang murah, ya. Jadi jawapan situ pilih salah satu, ya. Kemudian yang seterusnya kesan yang menarik, ya, walaupun dia satu warna, ya, bukan warna dalam bentuk toner ke, ya, tetapi kita boleh susun dia menjadi satu kesan yang menarik, ya. Mungkin kita boleh pelbagaikan warna tapi dia punya proses tu agak sukar sikitlah sebab kita kena print pelbagai warna, ya, tetapi kesan dia menarik. Dan akhir sekali, ya, mudah diselenggara, ya. Jelas, ya? Jelas cikgu. Okey. Saya rasa itu dia, seperti yang cikgu katakan, struktur soalan ini agak komprehensif dan cikgu, Yeah, dan kita kena untuk bahagian B memang kita tengok kata kunci dari soalan tersebut. Baiklah murid-murid, saya pasti itu semua anda boleh lakukan nanti dalam pentaksiran SPM nanti. Sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda terus bersama kami tahu. Banyak lagi Cikgu Salihuddin nak kongsi dalam sukses SPM 2022 pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sejahtera murid-murid di rumah. Anda sekarang sedang menonton sukses SPM 2022 pecutan di Didik TV KPM, dan sekarang kita sedang belajar mata pelajaran produksi reka tanda. Kita akan tahu kaedah menjawab pentaksiran SPM, ya. Bersama saya ialah Cikgu Salihuddin, dan cikgu untuk segmen ini kita akan belajar yang lebih lanjut mengenai dalam bahagian B mengenai pengiraan dan analisis, ya cikgu. Analisis, ya, betul. Baik, silakan cikgu. Okey, terima kasih bersama cikgu lagi. Okey, kali ini soalan untuk seterusnya iaitu soalan bentuk pengiraan kos dan juga analisis, ya. Kalau lihat contoh soalan yang sini. Okey, ya, untuk soalan 3 iaitu berbentuk pengiraan kos, ya, saya akan jelaskan di mana pengiraan kos ni perlulah calon-calon SPM mengira dengan betul, ya. Kebiasaan kesilapan yang berlaku, walaupun nampak nombor itu adalah nombor yang simple, ya, ataupun nombor-nombor yang mudah kita kira, ya, tapi sebabkan digalakkan menggunakan kalkulator, ya, tetapi pastikan menekan nombor dengan betul lah, ya. Cuba kira 2-3 kali, ya, sebab kita takut kesilapan tekan pada jari kita nak kira cepat, ya, akan berlaku kesilapan, ya. Mungkin titik dia berbeza ke ataupun dan sebagainya, ya. Jadi sebelum ni mungkin murid-murid boleh rujuk pada rakan-rakan apabila membuat latih tubi dan sebagainya, ya. Jadi kita boleh kena pasti kenapa saya kira salah, tetapi dalam SPM dah tentulah anda mengira sendiri tanpa rujukan dengan yang lain, ya. Jadi pastikan mengira dengan banyak kali lah, maknanya kerap kali kita kira, pastikan betul, ya. Okey, kalau lihat sini contoh soalan pengiraan kos. Okey, yang pertama perlulah jelas dan baca faham, jangan terus buat pengiraan, mesti baca di atas, ya. Dia kalau lihat di situ dia punya stem tu, yang dia punya ayat yang atas tu, anda menerima tempahan, ya, anda menerima tempahan untuk menyiapkan 10 keping. Ini jelas, kalau boleh garis ataupun highlightkan itu 10 keping papan tanda semula cat, ya, untuk sebuah syarikat telekomunikasi. Okey, kemudian butiran dan kos yang digunakan dinyatakan dalam jadual 4. Okey, jadi kalau lihat di situ
jadual tu kita lihat ada jumlah yang kosong tersebut, ya. Jadi kena pasti abaikan yang lain, cuma lihat dia punya task ataupun tugasan dia. Berdasarkan pada jadual 4, anda dikehendaki hitung kos bahan. Ya, kalau lihat di situ, hitung kos bahan bagi 10 keping papan tanda semburan cat. Jadi di sini untuk soalan yang pertama dah tentu tugasan dia adalah mengira kos bahan. Jadi tak perlulah calon SPM melihat keseluruhan. Jadi kena pasti, ya, kena pasti kalau lihat di situ mana satu bahan dah tentulah bilangan 1 sehingga bilangan 4, ya. Sebab kita boleh nampak sebab ada ruang kosong tersebut. Kalau lihat di situ, tengok dalam kolom harga seunit, ya, harga seunit kita lihat di situ 12, ya. Kemudian kuantiti 10 keping. Jadi seunit 1 jatuh RM12. Dia perlukan 10 keping, maka 10 haruslah didarab dengan 12. Itu dia, ya. Kalau harga tu dah siap dan lengkap, tak ada masalah, ya. Tetapi kalau kosong tu bermakna haruslah berhati-hati murid untuk menjawab. Kena pasti setiap unit tu apa dia, harga seunit dia dah tulis dah. Jadi perlulah didarab. Ya, kalau lihat di situ color bond 10 keping 12 unit RM12 seunit. Jadi perlu didarab. Ya, jadi kalau cat minyak adalah bahan, ya, kos bahan maknanya kena darab juga. 3 tin darab dengan RM40. Kemudian thinner, ya, jadi thinner perlukan 2 tin. Ya, 1 tin harga dia berapa, iaitu RM13. Dan begitu juga yang akhir sekali, bahan yang keempat, pita pemindah, ya, iaitu 2 unit diperlukan, ya. Kita lihat berapa seunit, iaitu RM10, maka perlulah didarab, ya. Jadi itu je cara nak kita kena pasti, ya. Jadi kalau lihat di sini, ya, cara jawapannya, ya, maka ada 4. Kalau kita lihat tadi kolom untuk kosong tu ada 4 ruang, maka kena darab setiap satu untuk mendapatkan 4 markah penuh, ya. Perlu ditulis, ya, perlu ditulis kos bahan, perlu ditulis, ya, untuk mendapatkan jawapan yang penuh. Kemudian setiap satu tu ditulis RM, ya. Jadi untuk calon-calon SPM, jangan ditinggalkan perkataan RM, ya, sebab ini adalah pengiraan kos, ya. Ini bukan ataupun contoh soalan matematik, tak ada masalah lain sebab dia memang bentuk huruf, ya, ataupun nombor, ya. Tapi ini adalah penghurufan untuk kos pengiraan, ya. Jadi perlu ada RM lah, ya. Jadi jangan ditinggal. Jadi tulis RM120 tambah RM120, ya, tambah RM26 tambah RM20. Jadi ini jawapan dia, RM286. Nampak, ya? Jadi untuk kos bahan mudah terus dapat jawapan dia. Ya, kira saja. Itu yang saya pesan tadi. Semasa buat pengiraan tu kena berhati-hati supaya tepat, ya, sebab dia akan memberi kesan kepada yang lain kalau yang di awal ni salah kira, ya. Seterusnya menghitung kos pengeluaran, ya. Kos pengeluaran, kena pasti kalau kos pengeluaran dia perlulah dikira semua yang ada, ya. Kos pengeluaran perlu kira semua dia ada, iaitu kita dah dapat dah kos bahan, ya. Kemudian yang tinggal apa dia? Kos upah dan juga kos overhead. Tambah saja kedua-dua tu. Jadi ada 3 bahagian yang perlu ditambah. Jadi jawapan dia dapatlah RM356. Ya, dapat 3 markah. Okey, seterusnya menghitung kos bagi 1 keping, ya. Jadi kita nak 1 keping. Apabila ditanya 1 keping, ya, yang saya pesan tadi, baca ini di atas tadi, highlightkan, ya, ataupun gariskan, iaitu ada 10 keping, kan. Jadi kos pengeluaran keseluruhan tadi RM356 perlulah dibagi dengan 10 keping, ya. Dapatlah sekeping RM35.60. Okey, mudah. Kalau lihat mudah kalau kita dapat jawab proses jawapan tu dengan betul. Okey, mudah juga. Okey. Okey, seterusnya kita mengikut struktur yang betul, pengiraannya tepat, insya-Allah dapat markah penuh. Insya-Allah, ya.
Okey, soalan seterusnya, soalan analisis. Rajah 5 menunjukkan kerja menyembur cat pada panel zinc color bond. Ya. Okey, ini ada masalah. Ya, soalan yang akhir ni selalunya ada menunjukkan permasalahan. Kalau lihat sini, semasa mengerja semburan itu berlaku didapati kesan semburan tersebut tidak sekata dan seimbang. Ya, itu gambar kita boleh rujuk. Okey, berdasarkan rajah 5, jelaskan 3 punca situasi itu berlaku. Kemudian seterusnya terangkan cara untuk mengelakkan situasi itu daripada berlaku. Ya, 6 markah. Kemudian yang C, kena pasti peralatan yang digunakan untuk kerja kemasan pada kesan pemotongan zinc. Ya, kita lihat jawapan dia. Soalan construct analisis. Apa dia? Okey, jelaskan 3 punca. Okey, saya sarankan calon-calon SPM apabila menjawab soalan analisis ni, perhatikan rajah yang diberi. Ya, murid kena jelas ataupun memberi jawapan berpandu kepada rajah yang ada. Ya, kalau lihat di situ, cat dah tentunya tak ditapis sebelum dituang ke dalam tabung semburan cat. Ya, sebab tu berlaku kesan tersebut pada rajah tersebut. Kemudian seterusnya, jarak masa semburan terlalu dekat. Ya, apabila kita sembur dengan dekat, ya, mungkin semburan tu akan pekat ataupun dia akan meleleh lah, ya, sebab terlalu dekat. Okey, seterusnya bancuhan cat dengan tina tidak sekata kelikatannya. Itu saya kata tadi, mungkin terlalu cair dan mungkin terlalu pekat. Ya. Okey, seterusnya terangkan cara untuk mengelakkan situasi itu daripada berlaku. Selalunya apabila kita dapat jawapan yang A tadi, dia akan menjelaskan untuk di bahagian B. Ya, jadi kita kena jelaskan satu persatu daripada yang atas. Jadi maknanya seolah-olah dia akan opposite lah, ya, di sebalik itu. Kalau tidak, yang ini kena ada. Contohnya lah, ya, kalau lihat di sini, tadi tak ditapis, perlulah ditapis. Ya. Jadi kalau lihat sini, saya nak tekankan di sini, setiap soalan yang ditanya, kalau ada terangkan, kena pasti. Ya, perlu beri penekanan terhadap terangkan. Selalunya terangkan adalah 1 tambah 1. Ada point, ada dia punya penerangan. Tak boleh point saja. Kalau dah dapat point, maknanya 1 lah markah. Ya. Jadi kalau lihat di sini, cat perlulah ditapis. Tu point dia. Cat perlu ditapis. Kenapa dia perlu ditapis? Supaya cat yang telah beku, ada kotoran atau berketul, boleh menyebabkan kesan semburan tersekat atau tersumbat. Itu dapat 2 markah penuh. Okey, kemudian jarak pada spray gun dengan permukaan kerja adalah 5 hingga 30 cm supaya, ya, semburan cat tidak meleleh. Seterusnya, bancuan cat yang tina mestilah seimbang dan sekata. Ya, supaya kelikatannya cat tidak terlalu cair atau pekat. Ya, jelas, ya, dapatlah 6 markah penuh. Okey, C, kena pasti peralatan digunakan untuk kemasan dan tentulah kikir besi dan mesin pencanai. Okey, menarik apa yang kita telah belajar hari ini. Cikgu ingin memberikan sedikit rumusan kepada calon-calon SPM kita. Okey, kalau lihat sini apa yang cikgu jelaskan, ya, dapat maklumat yang sangat penting. Kalau lihat di sini, ya, okey, mestilah menguasai dan memahami sepenuhnya setiap modul. Okey, kemudian memahami dan mengingat proses ataupun langkah kerja setiap pentaksiran yang dilaksanakan. Kena ingat dan memahami, ya. Okey, baca dan memahami kehendak soalan dengan teliti. Itu mana-mana soalan pun bagi saya memang kena baca dan faham. Ya, sebab tu perlu kita bawa eyeliner, kita highlightkan, ya, supaya kita tak terlepas pandang daripada yang penting tu. Betul, cikgu. Okey, dan seterusnya bagi soalan yang menyelesai masalah, ya, baca, fahamkan dan beri cadangan yang sesuai dan relevan. Maksud relevan ni iaitu bagi jawapan yang berkaitan dengan pentaksiran yang calon-calon SPM pernah lalui semasa buat di sekolah, ya. Jangan kita kaitkan soalan-soalan penyelesaian masalah ni dengan attitude, contohnya bermain, tak dengar kata cikgu, dia tak ada kait langsung, ya, tak ada kait langsung dengan projek yang dia buat, ya, ataupun pentaksiran dia buat. Memang nampak macam itu jawapannya, ya, tetapi sebenarnya kita perlu kait dengan pentaksiran yang mereka buat selama ini. Okey, cikgu, ya? Baiklah.
ingat segala pesanan Cikgu Salihuddin itu daripada rumusan tersebut, dan dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Salihuddin kerana bersama kami hari ini. Banyak kaedah dan tips Cikgu telah memberi kepada kita, dan saya pasti insya-Allah kita boleh cemerlang dalam pentaksiran SPM untuk produksi reka tanda hari ini. Dan juga kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Hilda. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hilda kerana bersama kami hari ini. Dan penonton-penonton di rumah, saya pasti banyak yang anda belajar hari ini, banyak yang kita boleh ingat dan faham, banyak yang sama-sama kita boleh aplikasi dalam pentaksiran nanti. Selamat maju jaya dalam SPM anda. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye semua.